Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Mohon perhatian semua penonton, Anda kini berada di Bicara Seni Pameran Alam dan Guru tahun 2021. Dan tajuk sesi 6 pada petang hari ini ialah Kepentingan Berpersatuan yang disampaikan oleh panel Encik Abdul Rauf bin Ali. Mohon penonton menetapkan mod senyap sepanjang sesi berlangsung. Sesi soalan akan dibuka di akhir sesi selama 10 hingga 15 menit sahaja. Penonton yang ingin mengajukan soalan, bolehlah mengangkat tangan dan bergilir mengajukan soalan. Link kehadiran SPL KPM akan diberikan di akhir sesi nanti. Harap maklum. Yang dihormati Wan Azlina binti Ahmad, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, yang dikasihi Encik Salihuddin bin Zakaria, Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual IPG IK, yang berusaha Encik Abdul Rauf bin Ali, seorang guru penolong akademik, yaitu panel bicara seni kita pada sesi 6 hari ini. Yang diarahkan beserta Pameran Alam dan Guru tahun 2021. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Saya, Melkom Anak Angkun, pelajar seni visual PDPP KDC ambilan Oktober 2020, akan bersama dengan Anda semua dalam sesi 6 bicara seni pada petang hari ini. Selain dapat bersama dalam Google Meet, bicara seni ini juga boleh ditonton secara langsung di YouTube Live IPG IK. Sebelum saya menyerahkan majelis kepada panel, izinkan saya membacakan serba ringkas biografi panel kita pada petang ini. Yang berusaha, Encik Abdul Rauf bin Ali merupakan seorang guru penolong akademik dan penggiat seni. Beliau mempunyai kelulusan dalam Sarjana Muda Pendidikan Seni. Yang berusaha, Encik Abdul Rauf bin Ali memiliki kepakaran dalam bidang seni catatan dan cetakan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Rauf bin Ali untuk menyampaikan sesi bicara seni beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih Malcolm. Selamat malam. Pada malam hari ya. Oke, saya Cik Rauf dari Temeloh, Pahang. Sekarang ini bertugas sebagai guru pendidikan seni visual, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual di SMK Kampung Awah. Oke, jadi untuk malam ini kita akan berbicara sedikit tentang macam mana penghasilan karya, apa masalah-masalah era pandemik ni, dan juga keperluan berpersatuan terutama dalam musim pandemik. Okey. Baik, yang pertama sekali kita nak cerita tentang persatuan ya. Apa masalah-masalah dalam persatuan. Bukan masalah, apa keperluan berpersatuan sebenarnya. Okey, kita singgah satu persatu. Sebab ramai terutamanya pelukis-pelukis muda. Pelukis muda ni yang
jaranglah nak menyertai mana-mana persatuan. Kebiasaannya pun join kelab-kelab kecil. Jadi cerita tentang persatuan ni kalau di Malaysia, kita ni dah ada persatuan yang tertua pun kita ada. Kita dah wujud persatuan-persatuan seni di Malaysia ni terlalu lama, terutamanya macam Angkatan Pelukis Semenanjung yang kemudiannya bertukar sekarang menjadi Angkatan Pelukis Se-Malaysia, yang ditubuhkan tahun 1950-an lagi oleh Allahyarham Hussein Anas, dan sekarang diteruskan oleh pewaris-pewaris seni tanah air. Itu yang paling lama, dan kemudian kita ada persatuan-persatuan negeri. Persatuan-persatuan negeri, hampir setiap negeri ada persatuannya, terutama contoh macam Pahang kita ada Senikap, Persatuan Seni Lukis dan Seni Reka. Johor ada Serupa 2, ada semua kebanyakan negeri ada. Rasanya 11 negeri ada persatuan negeri. Terkecuali beberapa lah seperti wilayah Persatuan Selangor. Yang ini kebanyakan dia ada persatuan-persatuan kecil yang tidak mewakili negeri lah. Kenapa perlu berpersatuan? Ini sebenarnya untuk membuka minda kepada orang muda terutamanya, pelukis-pelukis muda, dan juga guru-guru, sebab ramai juga guru-guru yang tak menyertai mana-mana persatuan tetapi sangat aktif berkarya. Yang pertamanya, satu, untuk benda yang simple lah, peluang untuk berbicara sesama ahli dengan lebih rapat. Jadi bicara kita ni sebenarnya bicara seni, santai kita berkenalan, dan dalam santai, dalam berkenalan, dalam berbicara ni kita dapat membina satu rangkaian antara pelukis-pelukis dalam persatuan itu. Kalau orang baru yang tak kenal sesiapa, dia berminat untuk melukis, dia sebaiknya mencari persatuan. Sebab dalam persatuan ni dia ada pelbagai peringkat umur dan pengalaman yang pelbagai. Ini satu peluang untuk belajar, untuk bertukar pendapat. Kalau kita dalam kelompok kita sendiri, kalau kita berseorangan, kita cuma nampak apa yang kita tahu dan apa pengalaman yang kita saja ada. Tetapi melalui persatuan kita dapat berkongsi pengalaman, pengetahuan, ilmu dengan rakan-rakan dalam persatuan. Itu kepentingan persatuan yang tak nampak. Kita bertukar pendapat, dan satu lagi peluang untuk kita belajar. Ada jenis persatuan seperti beberapa persatuan di Perak dan Pulau Pinang lah, ada persatuan-persatuan cat air. Saya tidak namakan di sini, persatuan-persatuan cat air. Jadi kelompok yang ini mereka fokus kepada teknik cat air, kaedah-kaedah, trik and trik dalam cat air. Bila ada yang berminat dengan cat air, boleh menyertai persatuan-persatuan sebegini sebab dia ada fokus kepada teknik tertentu, dan kebanyakan persatuan adalah bersifat terbuka lah. Kebanyakan persatuan bersifat terbuka, boleh macam-macam teknik, media, aliran yang diterima masuk, tak ada sekatan. Dan yang seterusnya, yang berpamer, melalui persatuan kita dapat peluang yang lebih besar lah untuk berpameran. Untuk berpameran kita perlukan satu persatuan ni yang boleh menggerakkan untuk menyediakan satu peluang pameran pada kita dan pada ahli-ahli guru. Sebab kita tak mungkin dapat mengadakan satu pameran solo secara sendiri. Sebab solo ni memerlukan bajet yang sangat besar. Bila persatuan, kita dapat berkongsi hasil-hasil karya secara beramai-ramai, dan kita dapat membuka peluang kepada networking. Dia macam MLM lah, kita kenal orang ni, orang tu kenal sana, jadi kita dapat buka. Ini kita tak dapat secara solo. Networking boleh tetapi sangat perlahan berbanding kita berpersatuan. Saya sendiri dulu pun bergerak solo, tapi memang tak sesiapa pun yang kenal. Bila saya masuk persatuan, saya dapat bergerak lebih pantas.
Saya mulai aktif dengan persatuan pun tahun 2012. Kiranya baru lagi. Tapi melalui persatuan ni saya dapat kembangkan satu teknik-teknik baru dalam karya saya, dan seterusnya rangkaian. Rangkaian ni bukan dalam Malaysia aja. Bila saya dengan persatuan ni, rangkaian saya bukan dalam Malaysia aja. Saya dapat buka sampai ke negara luar juga. Itu peluang-peluang yang kita boleh dapatlah melalui persatuan. Seterusnya, dengan persatuan, kita ada ruang untuk menambah kemahiran kita. Okay. Contohlah macam cat air. Okay. Kalau orang yang tak biasa, dia rasa cat air yang macam dia guna di sekolah yang kotak biru tu, itu dah memadai. Tapi bila dia bercampur dengan artis-artis yang memang bermain dengan cat air, dia akan kenal jenis-jenis warna, dia akan kenal jenis-jenis berus, kepelbagaian saiz berus, bentuk berus, jenama berus. Ini semua memainkan peranan penting untuk menghasilkan satu karya yang bagus. Okay. Memang boleh berus-berus biasa ni pun, tetapi kalau kita bercampur dengan satu persatuan atau grup yang fokus, contoh cat air tadi, kita dapat ilmu yang lebih bagus. Kita boleh kenal kertas. Sebab kalau di sekolah cikgu-cikgu ke murid-murid sebenarnya kurang berkenalan dengan pelbagai jenis kertas. Ya. Cuma kita nampak ialah di sekolah biasanya kita guna paling tinggi pun 200 GSM hot press. Sedangkan kertas yang sesuai untuk watercolor ni lebih banyak orang guna cold press dengan pelbagai jenama. Okay. Saya tak sebut jenama lah di sini ya, itu bukan bidang saya. Sama juga kalau kita berminat dengan cat akrilik atau minyak, kita boleh belajar mengenali jenis-jenis kanvas melalui ahli-ahli persatuan. Kanvas ni pun ada macam-macam. Kalau peringkat kita belajar dulu di IPT ataupun IPG, masa tak mampu dulu kain belacu pun jadi. Kan, kain belacu kita undercoat. Tapi bila kita dah keluar, kita bercampur dengan orang lain, kita tengok apa yang dia buat, macam mana dia buat, kita boleh mengenali jenis-jenis kanvas, macam mana cara memasang pemidang, benda-benda yang biasanya tak diajar pun di mana-mana IPG, IPT lah. Yang kita dapat. Itu kelebihan berpersatuan, berkumpulan ya. Kelebihan lain yang ada ini termasuklah macam kita dalam sekarang ni, bicara seni. Okay, persatuan-persatuan seni selalu mengadakan art talk bicara seni. Okay, mengadakan bicara seni yang di situ kita akan berdiskusi, berbicara tentang sejarah seni, tentang teori-teori dalam seni, tentang praktikal sekitar dunia seni visual. Okay, macam-macam kita boleh belajar di situ, sejarah dan cara mengapresiasi karya. Okay, selalunya kita belajar, kita tahu seni lukisan tu cantik, tetapi apa yang cantik, macam mana jadi cantik, kenapa karya yang ini lebih kurang karya macam kita, tetapi harga dia lebih mahal. Kenapa boleh jadi itu? Kenapa harga dia lebih mahal? Sedangkan karya macam kita. Jadi macam mana orang mengapresiasi karya itu? Itu yang kita boleh dapat melalui persatuan-persatuan ini. Okay, dan amalan terbaik macam mana nak mengurus. Okay, macam mana kita nak mengurus karya kita sendiri, mengurus kumpulan kita sendiri. Ini penting dalam persatuan lah. Ya, mana-mana persatuan kita masuk pun, itu kepentingan. Kalau maaf ya, terlupa kata-kata. Kita boleh menambah, memperbaiki kita punya karya dengan melihat karya-karya ahli-ahli dalam persatuan dan juga dalam pameran-pameran yang dibawa oleh persatuan-persatuan ini. Okay. Di sini kita boleh tahu kenapa harga berbeza, macam mana kita nak menetapkan harga,
pada karya. Ini satu masalah paling besar kepada pelukis-pelukis baru lah terutamanya. Selalu dengan saya pun ada pertanyaan lah. Selalu ada pertanyaan. Macam mana letak harga kat sesuatu karya itu? Macam mana dapat? Inilah keperluan persatuan yang membantu dalam meletakkan sesuatu harga untuk orang baru ya. Orang lama dia lain cara dia orang lama. Untuk yang baru-baru ni. Baik, seterusnya sesuatu yang penting berpersatuan ni yang sangat penting ialah tentang kebajikan. Kebajikan sebagai artis. Kebajikan ni taklah sama macam kita mencari sumbangan untuk keperluan harian, dia tak sama. Bila buat kebajikan ni jangan fikir kita nak dapat sumbangan beras, sumbangan duit RM100 sebulan contoh ya. Itu tak berlaku macam tu. Memang sesekali kita ada bagi. Contoh macam perupa. Persatuan seni rupa Malaysia yang menggerakkan kempen payung merah. Sempena PKP tempoh hari, di mana kita membantu rakan-rakan artis sama ada ahli ataupun bukan ahli dengan sumbangan bantuan makanan dan juga sumbangan kewangan sekadar termampu. Ini satu kerja kebajikan yang dilakukan oleh Perupa dan juga beberapa persatuan lain. Termasuk GAPS, Gabungan Persatuan Pelukis Malaysia, dan juga memberi bantuan dan juga mengagihkan bantuan yang diberi oleh Balai Seni Visual dan juga Cendana. Ini keperluan yang kita beri kepada pelukis. Dan satu lagi yang bab kebajikan ni ialah untuk mengelakkan penindasan daripada orang lain terhadap pelukis ataupun terhadap karya. Bila banyak berlaku karya-karya ciplak, karya-karya curi, ada yang ambil karya pelukis tidak dibayar ataupun bayar terlalu sikit. Ini sebenarnya menjejaskan semangat, motivasi dan juga kewangan pelukis. Jadi melalui persatuan benda-benda ni kita boleh lawan balik. Kalau seorang sendiri-sendiri memang payahlah bila kita berlawan untuk menuntut hak daripada mana-mana pihak. Tapi melalui persatuan yang ini kita tegaskan. Ini sebenarnya adalah sumbangan persatuanlah kepada pengkarya-pengkarya. Sebab tu pengkarya perlu ada persatuan. Memang ramai pelukis-pelukis terutamanya yang pelukis ataupun pekarya yang apabila dah meningkat, mereka tinggalkan persatuan-persatuan dan bergerak sendiri. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita berharap yang kita gelar otai-otai ni, orang-orang yang dah memang pakar, dah ada networking sendiri, dapat turun membantu balik orang-orang baru terutamanya melalui persatuan. Apa salahnya yang orang-orang lama, orang yang kita kira otai, membawa pula networking tu dan perkenalkan kepada orang baru supaya kesinambungan seni itu berterusan. Okey. Baik, setakat itu jika ada soalan boleh teruskan, Melkom. Ya, boleh. Ada soalan seterusnya. Okey, saya akan lihat soalan di atas talian. Ada soalan yang pertama iaitu, apakah cabaran dan kekangan Encik dalam menghasilkan karya-karya seni semasa pandemik COVID-19 ini? Terima kasih. Ini bukan cabaran saya je lah, cabaran kepada hampir kebanyakan pengkarya lah. Saya sebutkan pengkarya sebab bila artis ni dia ada pelukis, dia ada pengarca, ada pelukis batik, ada macam-macam. Jadi semuanya menghadapi satu masalah yang paling besar ialah untuk mendapatkan bahan. Untuk mendapatkan bahan tu, bukan semua bahan kita boleh dapat melalui Shopee. Sebab kita dalam Shopee kita tak dapat mengenali kualiti sesuatu bahan yang kita nak guna untuk hasil karya kita.
Dia kadang dalam talian ni dia jual apa yang dia jual, tapi bukan apa yang kita nak beli. Ni masalah bila dia tak boleh bergerak, memang stok macam saya pun dulu tersangkut stok kanvas. Stok kanvas, stok warna bila kita nak tambah, ada masalah di situlah. Itu cabaran. Dan cabaran yang kedua ialah untuk kita mendapatkan sumber ilham. Sumber ilham dia artis ni berbeza. Ada yang mencari ilham melalui alam dan dia ni kena bergerak. Sentiasa kena bergerak daripada satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan bahan-bahan baru. Dia berbeza dengan beberapa pelukis yang menggunakan imajinasi. Macam yang pelukis-pelukis abstrak, mereka ada idea dari dalam diri. Dari dalam diri. Itu berbeza dengan pelukis-pelukis menggunakan alam semula jadi sebagai sumber karya utama. Bila tak boleh bergerak, kita terpaksa mencari melalui talian lah, melalui Google ke apa-apa. Tetapi pencarian melalui talian internet ni tidak digalakkan. Sebab karya, kalau kita ambil foto daripada internet, itu bukan hak kita. Kita ambil hak orang, mungkin tanpa izin. Jadi dia akan ada satu konflik lah dengan pemunya asal suatu foto apa-apa yang kita ambil tu. Ini memang masalah kepada pelukis lah. Kita tak boleh bergerak untuk rakam sesuatu isu, rakam sesuatu subjek. Kenalah guna cara-cara yang agak sesak lah. Okey, yang lain? Okey. Jadi di atas talian ada satu soalan lagi, iaitu bagaimanakah Encik menarik perhatian audiens dan mendapatkan respon orang ramai berkaitan dengan karya-karya seni yang telah Encik hasilkan? Baik, untuk soalan yang ini sebenarnya simpel je. Tidak terikat dengan masa PKP kan. Kalau sebelum PKP dan yang sekarang ni, sebenarnya pameran adalah satu cara utama untuk kita menunjukkan karya kita, untuk menunjukkan kewujudan kita sebagai pelukis. Okay, bagi orang kenal kita. Itu kita kena perkenalkan karya adalah melalui pameran. Itu yang utama, yang pertama ya. Walaupun ada berbagai cara lain. Okay, yang pertama, jadi ini sebenarnya hampir 2 tahun kita menghadapi masalah dengan pameran fizikal dan memang ada beberapa pameran secara maya, termasuk yang Alam dan Guru pun kita buat secara maya. Yang ni sebenarnya kita bermasalah untuk menarik audien kalau secara talian. Orang akan tengok sekali dan ada yang pandang sepintas lalu je. Ya, sepintas lalu. Dia tak sama macam orang melihat karya di galeri, dalam pameran-pameran. Jadi dalam pameran orang dapat tengok secara nyata sesuatu karya tu, sama ada yang 2D ataupun 3D. Orang dapat belik, dapat tengok tekstur dia macam mana, warna yang sebenar itu macam mana. Dan dapat berdiskusi dengan pengkarya itu sendiri. Itu yang cara kami, pameran sangat utama untuk melukis. Yang kedua, bila musim PKP terutamanya, sebelum tu juga, media sosial. Okay, media sosial paling utama lah. Sebab tu kita perlukan Facebook, IG. Okay, untuk kita masukkan sentiasa karya kita dan sebab tu kita kena sentiasa berhubung. Jangan berhubung dengan kolektor yang sedia ada saja, berhubung dengan sesiapa saja. Sebab pembeli karya kita bukan sahaja kolektor tetap. Okay, beberapa pelukis, ramai pelukis yang kategori kita kira ada nama, otai apa-apa ni, mereka ada kolektor tersendiri. Tapi orang yang baru-baru ni memang agak sulitlah untuk dapatkan kolektor tetap. Ini terpaksalah berjuang melalui Facebook, melalui IG atau mana-mana media sosial yang ada untuk menjual nama, menjual diri. Ya, menjual diri ini maksudnya kita memperkenalkan diri kita lah. Dan kelebihannya melalui online ini, kita buka ruang kita lebih luas seantero dunia. Kita boleh buka
Utamanya sekarang ni ada media baru, ada kaedah baru iaitu melalui NFT. Okey, itu boleh belajar, kalau tak tahu nanti boleh Slotok. Okey, NFT yang menggunakan kaedah penjualan atas talian secara digital ataupun fizikal boleh. Okey, itu kaedah yang dah semakin meluaslah di Malaysia ni. Dan jualan karya ni boleh pergi ke serata dunia. Tidak terhad di Malaysia. Berbanding kalau kita pameran fizikal, kita dapat tempat yang situ-situ je lah. Dia lain sikit. Okay, dua-dua ada kelebihan, ada kekurangan. Cara saya tarik, macam tu lah. Saya tarik melalui NFT, saya tarik melalui Facebook, IG. Dan satu, muka mau manis, kena ramah selalu. Jual diri kan. Saya kata jual diri. Kita kena ramah lah. Jual diri dulu. Baru orang kenal karya kita. Orang kenal kita, orang kenal karya kita, kita ada pembeli insyaAllah. Okey. Okey, terima kasih, Cik. Okey, sebelum tu saya akan melihat ada lagi beberapa soalan di atas talian. Okey, atas talian ada satu soalan, apakah pandangan dan harapan Encik tentang manfaat kepentingan berpersatuan demi untuk perkembangan karya-karya seni tempatan pada masa kini? Apakah pandangan dan harapan Encik tentang manfaat kepentingan berpersatuan terhadap perkembangan karya-karya seni tempatan pada masa kini? Ini lebih kurang macam saya dah jawab tadi, tapi saya ulang jawab boleh lah. Manfaat persatuan, satu, untuk membantu karyawan-karyawan baru ni untuk masuk ke alam seni. Okay. Ini manfaat utama lah. So, harapan kita pun macam tu, kita nak orang baru terutamanya dan semua pelukis-pelukis ataupun karya lain masuk persatuan mana-mana yang sesuai atau macam persatuan-persatuan negeri supaya dapat sama-sama membantu ahli, membantu kawan-kawan. Kita dalam persatuan ni sebenarnya tidak ada untuk diri sendiri. Kalau siapa yang masuk persatuan untuk diri sendiri, maka dia akan hilang di situ je lah. Okay? Dia tidak akan membawa manfaat kepada persatuan. Jadi harapan saya, siapa yang masuk persatuan, fokus utamanya adalah untuk rakan-rakan dalam persatuan. Okay, kita naikkan sama-sama. Bila kita naikkan persatuan, maksudnya kita naikkan diri kita. Itu keperluannya, bukannya persatuan ni bukan hak milik pengungsi ataupun AJK. Apabila persatuan, pengungsi atau jawatan lain adalah bertugas secara sukarela untuk menggerakkan satu persatuan. Persatuan-persatuan seni di Malaysia, okay, untuk makluman, kita tidak ada bantuan tetap daripada mana-mana agensi kerajaan. Kita tidak ada. Okay, bajet contoh dapat RM50,000 setahun, RM30,000 setahun, kita tak ada. Kita ada sesekali mengikut projek kita dapatlah sedikit peruntukan untuk menggerakkan satu projek. Tapi di sinilah perlunya ahli-ahli aktif. Bila ahli aktif dalam persatuan, kita dapat bajet yang lebih tinggi dan kita benda ni akan turun balik kepada kepada ahli-ahli juga. Okay, kepada ahli-ahli. Ahli melalui persatuan dapat jual karya, orang kenal. Kita kenalkan, kita bawa masuk dalam alam seni. Okay. Jadi sama-sama dapat menggerakkan, sama-sama dapat berkarya, sama-sama bantu-membantu untuk meningkatkan kualiti karya. Itu guna persatuan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan pada panel kita sebentar tadi yang berusaha Encik Abdul Rauf bin Ali atas penyampaian beliau yang saya rasakan cukup jelas dan mudah difahami tentang tajuk kepentingan berpersatuan. Okay. Untuk soalan lebih lanjut, panel boleh berikan email untuk menyambung sesi soal jawab selepas bicara seni ini habis nanti. Okay. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menanyakan soalan dan terima kasih juga kepada yang berusaha Encik Abdul Rauf bin Ali atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi.
Link kehadiran SPL KPM telah diberikan. Mohon peserta dan penonton untuk mengisi. Begitulah sudah selesai sesi 6 bicara seni kita pada petang hari ini. Saya Malcolm anak Angkun ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi pada panel, para peserta dan semua hadirin bersama dalam sesi 6 bicara seni pada petang hari ini. Mewakili pihak penganjur, saya mengucapkan salam seni untuk semua. Selamat maju jaya, teruskan berkarya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Abdul Ghani, salah seorang peserta Pameran Alam dan Guru 2021. Karya ini pengkesahan yang berinspirasikan keindahan semesta. Pelbagai unsur flora dan alam yang melatari rencah kehidupan insan dan makhluk ciptaannya. Ujian pandemik yang melanda kehidupan telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada kebahagiaan penghidupan sejagat dan mengubah norma-norma yang sekian lama diamalkan. Oleh itu, hargailah kelestarian alam. Nescaya cerita alam akan menuturkan puisi kebahagiaan. Media yang digunakan ialah campuran collage di atas kanvas. Teknik ikat celok, ikatan, jahitan dan lipatan dan gabungan collage menghasilkan karya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Jamil bin Waisa, seorang guru di SMK Tanjung Gemuk, Kuala Lumpur, Pahang dan juga merupakan seorang pelukis. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang karya saya iaitu Sekapur Sirih Seulas Pinang dan juga Bak Delima Merekah. Dua karya ini adalah merupakan siri daripada 5 panel yang bersaiz besar di mana saya mengetengahkan imej-imej subjek kemasyarakatan bagi kaum-kaum di Malaysia. Karya pertama saya iaitu Sekapur Sirih Seulas Pinang mengetengahkan subjek-subjek kebudayaan masyarakat di Malaysia, iaitu yang pertamanya ialah lampu Cina ataupun lampu ayam, imej tepak sirih yang diolah dengan menggunakan pelbagai teknik dan juga imej sirih dan juga buah pinang yang melambangkan kebudayaan masyarakat Melayu. Yang buruk, kain yang buruk beri. Karya kedua saya, Bak Delima Merekah, menampilkan imej-imej daripada subjek masyarakat Melayu dan juga Cina, iaitu labu sayung, buah delima yang lebih sinonim dengan masyarakat Cina, barangan perak ataupun tembaga dan juga mangkuk mengisi makanan yang sangat popular di kalangan kaum baba dan nyonya di Malaysia. Kedua karya ini adalah karya yang diadaptasi daripada bentuk-bentuk imej kebudayaan masyarakat tempatan berbilang kaum, iaitu Melayu, Cina dan India.